lah untuk kata fundamental 2 hari dan 1 hari assembly. So saya akan ambil 2 hari ini kelas. So overview dia ialah kata departmental program ni goal dia. So teach you all how to design the project from its specification and complete it by using existing design. Dia tak macam tak nampak. Biar. So this course will focus on the skill and concept that enable you all to create a robust design. So maksud dia apa kat sini? So knowledge yang korang belajar dulu ialah knowledge design itu sendiri. Tapi untuk kelas katil ni kita hanya fokus on tool. Dia ialah tool untuk menolong kita, right? Tool untuk menolong kita. Tak kisahlah sebelum ni kita pernah guna software yang lain untuk design, sama ada SolidWorks, Inventor and so on. So tak kisah. Jadi knowledge kita tu lah yang paling penting sekali. Okay. So ni designer. Okay, sebelum saya ngajar, better saya introduce juga kot nama saya. So saya ialah Hafiz bin Abdul Rahman. So saya tempatan graduate dari UAE tahun 2012. Saya ambil aerospace engineering. So yang tu lah, dan saya masuk ke program sejaknya ICE So batch yang pertama, lepas saya graduate je, saya masuk terus bank tu. Dan kebetulan dapat kerja under company yang saya kerja sekarang, Parent Technology. Dan 11 tahun. 11 tahun. So saya ialah certified instructor daripada Dassault System. So saya ambil 6 USN untuk dapat certified instructor. So kata 4 design basic, 4 design expert, assembly design basic, assembly design expert, surface design basic, surface design expert. Dan baru saya dapat. So kalau kata siapa yang berminat nak jadi trainer and so on, boleh teruskan dengan certification. So dekat luar banyak yang offer certification. Contohnya salah satu universiti yang saya tahu, UAE pun dulu ada. Waktu zaman bila saya tak ingat. Dia bagi free untuk student ambil certified engineering. Certified direct langsung. So dia kita boleh kerja luar negara pun boleh. Ini akui skill dia. Yang baru-baru ni saya buat program training dekat Unimed. Ada student Unimed, mungkin saya tak sure siapa yang join. Mungkin ada yang join, ada yang tak join. Nak join? Yang tahun 2023. Okey, 2021. Saya dah ayam ni. Okay, so 2023 baru ni ada juga yang kalau tak saya beda tu. Dia masuk kan? Masuk. Mungkin ada experience lah. So nanti kalau kata kita bekerja nanti pun industri akan offer juga kadang-kadang under marine. So kalau ada peluang je grab. Ada yang dah dapat kerja kan? So yang mana yang begini? Pilihlah sendiri kan? Okay, so saya continue untuk kelas agenda kita lah. Untuk tengok ni, untuk hari yang pertama, day 1, kita akan belajar introduction factor depan. Okay, then profile version, sketch module, basic and additional features. And then untuk day 2, kita akan belajar modul 4, iaitu data features and basic data. Modul 5, finalizing design intent. Tak apa, nanti kita akan bagi ini. Okay, so untuk introduction ya, saya cakap tadi, program data kita ni ialah FTM5 Financial Training. Okay, program duration 16 hours. So maksudnya 2 harian, 8 jam sehari. Okay, learning objective kita, people will understand and apply design knowledge. Okay, using FTM5 software to solve design related problem in 16 hours. So maksudnya dalam masa 2 hari ini, you all semua akan belajar macam mana menggunakan FTM. So kita akan ajar konsep
So nanti Cik Azmi pun akan masuk sekali. Sebab kita ada 44 orang kan. So agak ramai. So nanti kita akan boleh lah tanya soalan apa-apa. Kalau tak tahu apa, tolong tanya lah, tolong tanya. Sebab based on pengalaman saya mengajar selama 11 tahun ni, ada yang tak nak tanya tu dia malu kadang-kadang dia tanya kawan ni. Boleh tanya kawan, cuma takut kalau kawan kita pun salah, dia salah kat kita. Sebab saya pernah jumpa tau, dekat industri, dia guna teknik yang salah. Teknik yang salah. Kita buat part dalam part design, dia buat assembly dalam. So maksud dia, konsep tu awal-awal tu, lepas tu ada engineer baru masuk. Lepas tu dia ajar konsep yang sama juga. So last kali dia akan berterusan. So teknik awal tu dah salah. So pastikan tanya lah. Lama-lama Cik Azmi lah, pengalaman ni. Orang lama ni. Orang lama penonton zaman wajar lagi ni. So kena tanya boleh banyak ni. Okay. Okay. Then outcome yang paling penting apa dalam training kita ni? Semua mesti boleh guna. But if kita will be able to design simple part at least dengan tanpa error, without error. So maksud dia pastikan habisnya kelas kita ni kita boleh design lah. Tak kisahlah waktu universiti dulu kita ada upah orang ke untuk buat assignment ke. Sebab saya pernah juga dapat upah orang upah masuk kelas exam, waktu exam online. Kalau tolong buat ni, aku bayar sikit-sikit. Ada. So pastikan tu lah. At least dalam kelas ni kita faham macam nak buat. Waktu tu kita tolak tepi. Sebab apa? Sebab apa? Permulaan tak penting. Pengakhiran yang penting. Okay, sebab apa saya kat situ? Sebab saya kan pasal yang space. Betul? Belum space. Saya punya kerja ni, boleh kata ialah lab ke ni? Lab ke? Kata ni ialah lab ke ni? Hanya satu kredit awal tu nama UI saya 0.5. Sekarang dia punya kredit awal 120 something, 120 something jam. Waktu saya tu 14 something, 142. So maksud dia lab waktu tu hanya pecisan je, 0.5. Tak berbaloi dengan kita dapat A pun dia tak effect A. Betul tak? So sebab tu dia cakap awal-awal tak penting. Kita contohlah, kalau ada yang kata yang tak dapat kerja lagi, kawan kita dapat kerja, jangan meredam. Sebab tak ada masalah apa pun. Sebab ini baru permulaan, baru start. Even kawan saya yang awal-awal start dia lambat sikit, dia grade lambat, dia ni sikit kan. Sekarang dia sampai turunan. So maksud dia kat sini pengakhiran, permulaan tak penting. So jangan risau. Okay. Ini detail dia. Detail nanti panjang punya kelab. Untuk day 1, okay. So icebreaker. Okay. Saya dah kenalkan diri saya sedikit banyak lah. So rasanya lagi elok kalau kata kita kenal masing-masing lah. So senang nak tengok daripada kos apa, kos selain daripada yang tak pernah belajar ke. So kita boleh google yang mana ni. So mungkin boleh intro, nama, daripada mana, kos apa sebelum ni ambil, pernah guna kata ke tak. Okay, so kita mula round table Okay, mula yang depan dulu kot. Dia selalu jantung mula depan. Nampak, kita tukar belakang dulu. Okay, yang belakang lagi. Sana. Okay. Boleh kuat sikit kan, kuat. So saya pergi keluar ni. Nama Muhammad Faris bin Ma'ruf. Okay. Daripada mana? Asal dari mana? Yang UTM. Okay, UTM. Asal Selangor. Pernah guna kaca? Pernah. UTM kalau tak silap saya dia pakai 3D experience. Kaca V5 ke tak kan? Betul tak? Ke zaman awak dah guna kaca V5? Kaca V5 lagi lah. Tak guna 3D experience yang baru punya latest version. Okay. So, next. Saya ni Muhammad Hazimi daripada Universiti UiTM Shah Alam, daripada kos Mechanical Engineering. Ini pun pakai juga ni.
dia ada lab dia yang Feras dan Luki support juga. Okay. Lepas tu, continue. Saya dari Sofi Muka 2 daripada UAE, course Electronics Engineering. Kau apa? Electronics. Oh, ni. Okay. Saya Abdul Nama Masjid. Saya dari UTM, di Mechanical Engineering. Sama course. Lain. Oh, lain. Mechanical dia start dia lain. Saya maintenance. Oh, okey. Pernah kerja tak sebelum ni? Tak pernah. Oh, tak. Okey. Assalamualaikum. Saya Muhammad Lutfi bin Masdai. Pelajar UTM, ambil Mechanical Engineering. Sama. Dia maintenance, saya Innovative and Design. Oh, so pernah guna lah. Okey. Oh, Hello. Saya nama Tasnim. Okey. Saya dari UTM. Detail. Saya course Mechanical Engineering dan saya semua course dengan design. Oh, dia pernah guna juga lah. So, lagi? Saya Muhammad Aisan bin Razak. Saya daripada UTM juga. Oh, detail juga. Manufacturing Engineering. Manufacturing ni. Pernah guna? Ini apa Sobiah ni? Baik. So, bagi dia. Mana? Dia. Ini dia. Saya sama sekali tak. Saya daripada UMAT, NASA Kedah, kos Mechanical Engineering. Ya, ini student saya baru je, beberapa hari. Dia dapat kat yang specialist. Maksudnya dia boleh gunakan skill dia tu kalau nak kerja kat luar. Boleh dolar. Tak ada. Okey, terusnya. Unit sudah. Okey. Okey. Pernah kerja? Oh, tak nak. Sebelum ni pernah? Hollywood. Oh, Hollywood. Tapi nama dia sebab dia ada dah selesai. Okey. Terus. Nama saya Muhammad Amir. Eh? Saya berasal daripada Petani Jaya. Saya study dalam Mechanical Engineering kat UTM. Sudah juga. Okey. Sama kos dengan dia lah. Okey. So, terusnya sudah Dia tak pernah. tak pernah guna dia. Tak apa, dia tak. Hollywood pernah guna kan? Okey. Lagi? Nama saya Lukman Adam. Saya berasal daripada Selangor. Saya belajar kat UTM, Mechanical Engineering. Pernah guna kerja. Pernah guna dia. Apa maintenance ke apa? Innovative design ke? Maksudnya? Saya fluid turbo. Oh. Alright. Okey, ya kita dengar tu. Nama aku Asal bin Lalu, ambil Mechanical Engineering bukan UTM sudah. Oh, dia sudah. Okey. Tadi tak nak pergi. Tak pernah guna dia. Tak apa, jangan risau. Terusnya. Nama Insan Hakim, asal Pulau Selangor, belajar kat UTM, Engineering. Elektronik tak pernah guna kan? Easy. Nama saya Roh Alizi. Asal Kelantan. Belajar dekat UTM. Kos Mana UTM juga? UTM juga. Ui, main UTM. Okey. Kos electrical. Kau ada tiket dah sudah. Okey, terusnya. Nama saya Muhammad Syahmi. Saya asal UMAT. Saya Selangor, tak alam. Lepas tu, saya tak mampu kerja. Tak pernah guna kerja. Unimat kos apa? Mekatronik. Mekatronik. Mekatronik tak pernah guna? Tak, saya guna inventor. Oh, inventor. Seterusnya. Nama saya Sofi. Okey. Saya asal dari Sembilan. Belajar dekat IAS Alam. Okey. Saya ambil mechanical. Pernah guna eh? Terusnya. Tak. Saya kira Penang bos Dengan ATM, Penang, tempat. Lepas tu kos Elektronik Engineering. Okey. Stay dekat Studios Alam. Pernah guna kerja tak?
Kalau tak silap saya, dulu ada 3 isi yang ada kaca dekat Politeknik Tampau. UiTM Tampau. Tak. Saya tak. Oh, tak ada. Oh, ya. Terusnya. Ya, saya tak terus lagi. Tak lupa. Dulu belajar STEM. Lepas mechanical. Benar. Apa yang benar tadi Cikgu Azmi tanya. Oh, bukan. Okey, terusnya. Okey. Sebelum ni belajar dekat BPM KL. Okey. Oh, sebabnya dia elektronik engineering. Oh, pernah guna software apa? SolidWorks. Pernah guna? Oh, engineering. Buat, yang Izam. Okey. Assalamualaikum, nama saya Syam Asal Subah, pelajar dekat College Universiti Malaysia. Sebelum ni saya telah tulis SolidWorks saya presentasi. Oh, okey. Bagus. Pernah guna software plan tu. Iman tinggi tu. Lebih. Okey. Terusnya. Ada pernah guna? Ada. Guna software apa tu? SolidWorks. Terusnya. Saya dah masuk dalam sini asal waktu lah. Belajar dan dalam ambil kos Pernah guna saja sebenarnya. Terusnya Kos mendapat grade ini saya. tidak. Jaga dekat sini kau. Okey. Terusnya Saya oh dia ambil kau bukan. Benar eh. Kos. Tadi lah. GMP. Okey. Benar. GMP pun saya pernah pergi buat certification kat dia. Tak silap waktu tu. Tak join kau waktu tu. Waktu tu masih belajar. Okey. Nama saya Ahmad Ubaidah. Saya Salam. Dulu ada kajian Penang. Belajar Penang. Pernah guna? Pernah guna kaca. Mekanikal dia ada kaca lah. Engineering dulu pernah belajar kat tahun dulu. Dia hidup betul. Yang page tak cukup. Okey. Saya dia. Okey. Saya duduk tak lap. Anak pendidik dia. Benar dia. Assalamualaikum, nama saya Akhil Iman, asal dari Kelantan, belajar kajian di gambar, kos elektronik, tak pernah guna kaca. Oh, ada gambar saya. Oh, ni. Kan? Oh, ada gambar saya. Okey. Saya membuat resipi dengan Pak. Saya boleh punya kat sana. Saya tadi UTM dalam mechanical engineering design dan saya pernah guna tarian. Bom. Kan ni. Tak apa dua-dua kita. Bagus. Detection bagus. Oh, tak. Ini nak.
Oh, tak pernah belajar engineering. Okey. Oh, pernah masuk kelas A ni. Okey, oh, okey, so korang dengar ada apa ni? Tanya ni universiti mana semua. Okey, so benda ni penting lah. Dulu waktu saya ni pun, saya paling tak suka orang suruh intro. Memang tak suka. Tapi benda tu ialah soft skill yang kena ada waktu kerja. Nak tak nak kena ada. Lepas tu saya dulu, saya paling menyampah tadi untuk ambil cikgu. Dulu saya reject cikgu. Saya reject cikgu. Which is sekarang ni, adalah sikit, misal sikit. Sebab apa? Sebab kita tak tahu kebolehan kita selagi kita tak tahu. So jangan risau. So kalau boleh soft skill lah. Korang belajar lah soft skill dalam apa yang mesti cikgu. So maksudnya pastikan ambil lah banyak yang mungkin. Sebab kita tak tahu apa yang jadi. Sebab kalau nanti kita kerja pun, mungkin kita kena present, kita kena and so on kan. So benda tu amat penting lah. Skill yang tersangat penting. So, okay. Jadi dah motivasi lah kan. Okay. So, dah lebih masa lah. So, kita akan start dengan ni lah. Saya akan explain dulu apa itu what is PLM and Carter software. Ada siapa yang tahu apa maksud Carter? Carter ni apa? Komputer agent apa? Patutnya ni kalau ada kerja ni kena marah. Sebab apa? Sebab apa? Sebab nak masuk kelas tu at least kena prepare. Habis apa? So saya tolong beritahu. Okey. PLM tu Product Lifecycle Management. Okey. Katia tu apa? Stand for Computer Agent membantu. 3-dimensional T tu interactive application. Sebab apa apa nama dia cakap interactive application? Sebab ya dekat kata dia ada command kat bawah tu. Kalau siapa yang tengah buka dia ada command kat bawah tu. Maksudnya kalau kita tak tahu, kita ada guide. Sebab tu dia interactive application. Okay, so far sekarang ni dia masih hanya boleh digunakan komputer saja. Dia tak boleh guna apa nama handphone pun tak boleh lagi. So far lah. Okay, kalau tengok dekat PC dan mungkin ada yang bawa laptop sendiri.
Okey. Ada version yang berbeza ke? Katia dia ada kat situ, ada yang Katia V5 R20. Ada yang kalau kata student only Katia V5 R20 ataupun Katia V5 R18. Kalau yang ada setengah ke yang guna komputer yang kita sediakan ni, dia ada, kalau tengok kat desktop tu apa? Dia tu. Katia V5 Wah, kat situ. Dia apa tu? Katia V5 version 5-6 release R2020. Ni yang saya guna. Okay. So yang dekat sini guna latest version lah. Katia V5 R2023. Untuk fundamental dia punya ni sama je. Apa maksud dia? Katia V5-6. Apa maksud dia? Sebabnya sekarang ni Dassault System dah release version yang paling latest, kita namakan Katia 3D Experience, iaitu V6. Tapi kebanyakan industri dekat Malaysia ni, dia kata semualah menggunakan OEM besar masih menggunakan Katia V5. Sebab tu dia masih update lagi version dia dan dia punya update yang baru. Sebab tu dia ada perantaraan -6. Maksud dia familiarization, sementara nak tukar antara V5 ke V6. Sebab tu dia buat Katia V5-6. R tu penting juga, release. R tu ialah release. Kalau Katia, kalau tengok tak tahu, Katia V5 R tu ialah release. Apa maksud release ni? Release ni contoh macam dulu dia menggunakan release 20, 21, 22, sampailah release 22 dia keluar Katia V5-6 R2022. Lepas pada 22 start 2022 sampai ke atas, dia dah perantaraan ke V6. Sebabnya dulu dia tak ikut tahun. Dia ikut release dia je, ikut suka dia bila dia keluar. Macam contoh zaman Cikgu Azmi dulu dia guna Katia V4 ke? Katia V4 atau awal dulu. Lepas tu dia lompat ke V5. Atau V4 dulu tak semua orang boleh buat. Sebab dia guna Unix. Dia tak guna Microsoft macam kita Windows, tak boleh. Dia PC dia pun slow. So tak ada lah, memang tak ada crack waktu tu. Waktu tu Cikgu Azmi kan tak fail lah. Dia buat speed. So dan V5 banyak yang ada jual kat Shopee pun ada. Yang jual kat Shopee semua tu crack. Salah dia sesi bentuk knowledge mungkin tak ada masalah. Sebab nanti kalau kerja kat industri, please hati-hati. Sebab ada yang engineer baru masuk, dia bawa laptop dia pergi cucuk domain dekat company dia, keluar signal dekat Dassault System France HQ. Sebab dia Dassault ni dia create satu department anti-piracy. Dia ex-CIA dia hire untuk create software tu. Dia ada macam bila kita install, dia ada satu macam tak kisahlah crack ke apa, dia macam ada signal. Bila kita buka je komputer kita buat kerja, dia simpan signal tu. Bila kita on je, dia detect domain mana internet kita tu. So kalau kebetulan kita cucuk tu dekat tempat kerja, dia akan hantar signal tu kat tempat kerja. So nanti keluar dekat sana, depend kat dia. Dia nak serang terus ataupun tak. Kalau dia serang terus, dua option dia bagi. Satu beli, satu lagi bayar denda. Kadang-kadang ada satu OEM ni, saya tak nak cerita, dia ni guna crack, lepas tu detect. Dia tak serang terus. Dia relax dulu, apa bulan dulu. Sampai satu tahap, dia datang, dia tunjuk bukti semua, dia kira. Okey, kau start guna, start tahun bila, sampai tahun bila. Itu daya sikit lah. Kau dah buat projek apa? Dia kira.
nilai kerugian keuntungan orang berapa. So sampai lalan, yang tu keluar jumlah yang kena bayar. So itu lagi hanya. So hati-hati lah. Kalau boleh elakkan. Kalau benda kat rumah dia nak kejar. Kadang-kadang kita pun tak tahu, mungkin dia orang yang crack tu. Sebab kalau katalah software tu betul-betul dia nak jaga, dia tak bagi crack. Sekarang ni kat Shopee pun dia tak kacau pun. Sebab apa? Sebab bila semakin ramai orang guna, semakin banyak knowledge orang pasal software tu. So nanti bila kerja, orang tu takkanlah guna software yang dia tak tahu. Betul? Itu saya rasa strategi marketing dia. Cumanya hati-hati. Biasalah zaman orang nak buat duit, dia akan minta lah kau tambah zaman sekarang ni. So kena hati-hati waktu kerja nanti. Okay. So ada soalan tak? Berdasarkan kaca ni, ada yang nak tanya apa tu kaca ke, apa beza dia dengan software lain ke, company yang saya nak apply ni kita kaca ke tak? Boleh lah saya. Kalau kata saya boleh jawab. Okey, soalan yang bagus. Kalau kata education, dia dalam, kalau tak silap dia satu PC 15,000. 15,000. Dia kalau kata beli bundle, dia ada plan 30, 60, 100. Yang tu dia ada certain value dia. Tapi yang tu murah tu. Sebab apa saya cakap murah? Kalau industri, orang pernah guna apa yang pernah guna kaca, dia ada toolbar, dia ada macam workbench dia tu ada sikit sangat kalau industri. Kalau education semua ada 15,000. Kalau industri, dia nama dia, package dia, trigram dia HD2 MD2. Okey, untuk HD2 tu MD2 tu yang standard macam Proton pakai yang biasa tu, MD2 tu hanya ada 3 toolbar je. Workbench dia, harga dia tahu berapa? 150,000 satu PC. Tu tak kira modul-modul lain macam manufacturing, macam benda-benda lain lah. Macam Abacus ke, kalau Abacus ada yang boleh integrate dengan Katia, tu lagi mahal lah harga dia. Sebab tu bila kita tahu knowledge tu, kita ada knowledge pasal Katia, kalau ada certification lagi bagus, bila kita masuk ke industri ni, dia dah memang guna Katia, dia mesti nak cari orang yang competent untuk guna. Instead of dia train balik, kena bayar lagi. Betul? Sebab tu kalau boleh crack knowledge yang kita belajar ni. Tak kisahlah, sebab saya pernah cakap ada satu universiti, saya malas nak ni lah, ada satu tempat ni, dia kata saya dah tahu SolidWorks, saya dah tahu Inventor, saya dah tahu AutoCAD, saya tahu Katia. Ada macam tu. Saya rahsiakan. Student dia yang cakap, bukan lecturer dia cakap, student dia. Dia cakap macam tu. Kena fikir, kita tak semestinya duduk dekat satu company je. Betul? Kita nak naik, kita kena keluar daripada comfort zone. Jangan jadi macam saya, tak keluar daripada comfort zone. Dah ada orang itu. So macam tu, kena keluar daripada comfort zone. Bila kita keluar, tempat baru tu tak semestinya guna software yang kita guna. Kena ingat tu je. Mungkin belum ni guna SolidWorks, dia pergi sana guna Katia, lepas tu guna yang lain pula. So kalau kita tahu makin banyak knowledge sekarang ni, lagi bagus lah. So kalau boleh crack lah, tak dapat banyak dapat sikit jadi lah. Okay. Kita sambung. Okay. So sepanjang kelas saya dan Iman ni, kita akan guna beberapa metodologi lah. Iaitu lecture, demonstration dia akan buat, exercise, dia akan debrief balik, maksudnya kita akan ulang balik sekali lagi kalau ada ni, dan Q&A. So kena ingat, mari dia tugaskan saya dengan Cikgu Azmi untuk menilai masing-masing student tu. So awal-awal nanti, sebelum kita mula, sebelum saya ajar ni semua, saya nak tengok level dulu. Sebab saya tak nak terlalu laju, terlalu perlahan. So kita nak tengok, saya bagi exercise, cuba buat dulu. Kita bagi berapa minit je? 10 minit, berapa minit?
Okey, 20 minit saya akan bagi. Cuba buat dulu. Okey. Jangan, kalau boleh jangan tanya kawan. Sebab Cikgu Azmi akan jadi mata-mata memantau untuk markah. Baik, bukanlah di Cikgu Azmi. So, saya akan bagi. So, yang mana yang kongsi komputer, ada online kongsi komputer? Tak apa, nanti kita kira bagi dua ke macam mana. Kelas dah terlampau amat 44 hour lah. So nanti saya akan cakap dengan orang mari. Pokok boleh ada extra komputer Okay. So saya bagi start dulu Kalau boleh buka kaki dulu. Okey, sebelum nanti kami akan bagi. Sebelum saya nak beritahu pasal Katia ni, ada yang tak tanya tadi. Saya pun lupa. Okey, Katia punya version tadi, hati-hati. Sebab robot dia guna Katia V5-6R2017. Proton guna Katia V5-R2016. Toyota baru upgrade Katia V5-6R2021. Apa maksud dia R tu release tu? Sebab kalau kata kita buat design dalam release tinggi, kita nak bagi kat supplier, kebanyakan vendor-vendor kan vendor ni follow OEM tu. So kalau kata version tu lain, release tu lain, dia tak boleh baca data dia. Daripada tinggi nak ke rendah tak boleh. Kalau kita buat version rendah nak ke tinggi boleh. So kena hati-hati. Jangan. Okey, untuk buat dulu dalam masa 20 minit macam biasa untuk buat kerja, sebelum buat pastikan study dulu bentuk dia, nak buat macam mana and so on. Sebab apa? Sebab penting kalau dalam kerja macam tu, penting study dulu. Sebab apa dia kata tu? Kalau kita buat dulu, maksud dia kita buat dulu, lepas tu kita study problem nak solve. Kalau kita buat dulu study, lepas tu kita study macam mana nak buat, lain beza. Kalau buat dulu lepas tu study, maksud dia buat dulu baru fikir nak repair, penat fikir repair. Ya. Buat dulu. Okey, bagi yang tak tahu guna Katia, saya buka dulu. Okey, macam mana nak buka Katia? Okey, tengok depan tengok depan. Okey, ada beberapa cara buka Katia. Yang pertama dekat desktop. Ada shortcut dekat desktop. Dekat shortcut dekat desktop boleh double klik, tunggu dia buka. Yang pertama. Nombor 2, cara yang safety lagi dekat ni. Katia dekat ni, start ni. Lagi safety kat sini. Sebab apa? Sebab kat desktop tu hanya shortcut. Mungkin kawan kita pergi rename nama lain pun kita pun tak tahu. Dia tengok kita perform sangat, dia tukar version. So nanti kita nak bagi kat supplier tak boleh, kena buat baru. So lagi selamat kat sini. Ataupun kita dah ada data dia, kita double klik, dia open juga. Tapi cara tu paling tak selamat. Sebab apa? Kalau dalam PC kita ada 5 version, dalam version ni untuk AM ni, version ni untuk AM ni, kita double klik, so dia akan open last kita buka Katia version berapa. So kena hati-hati So bila buka Katia, dia akan keluar macam ni Dia akan keluar macam ni. Jangan buat design lagi tengok depan ataupun tengok kat screen macam tu. Jangan buat terus sebab kita dalam produk. So bila buka Katia je, pangkal yang kecil ni, okey, so pergi kat start,
mechanical design, part design. Okay. Okay, cuba dulu. Saya nak tengok macam mana korang punya ni. Lepas ni saya akan ajar dari awal ikut modul kita. Ni di jalan. Okay, so yang ni tak tahu. Bila dah buka ni, pilih satu plane. Let's say plane ni. XY kata jangan XY. Select ni gambar ni, gambar pencil tu kan. Kita akan masuk dalam sketch environment. Lepas tu cuba buat. Cuba buat, saya dah tengok ni dulu. Nanti saya akan ajar dari awal. Siap dah. Yang dia ganti part.
Tak sebabkan Pak Atas dia nak pada sendiri sendiri. Boleh dapat Waktu belajar engineering dulu ada tak orang cakap waktu kita buat design apa benda yang kita kena fikir? Modeling teknik. Modeling teknik. Ada beberapa cara modeling teknik. Sama ada buat ikut bentuk dahulu, lepas tu kita buat secondary operation and so on, ataupun buat teknik manufacturing. Manufacturing macam CNC block kan. Buat block dulu, potong. Ataupun beberapa teknik. Cuba apply lah dalam basic engineering. juga saya
Okay, lebih kurang lagi 10 minit lagi ni. Lepas tu kita take break lah. 10 minit. Session kita lagi.
Kena buat try kan. Okay, steady. Dah lah, exercise ni hanya nak menguji aja. Nanti saya akan ajak jawab.
Okey. Dan okey, so kita dah tengok masing-masing sudah ni. So saya nak kuanti dan decide lah macam mana nak ada rumah. Okey, so kita take break dulu kot. Take break dalam 10 minit. Lepas tu kita akan belajar dari awal ni. Okey. Oh, okey.